Hai murid-murid, hari ini marilah kita belajar bahasa Melayu bahagian membina ayat. 同学们，让我们一起来学习国文造句。Sebelum kita mula membina ayat, marilah kita nyanyian dahulu. 在我们还没开始写作时，我们先来唱一唱这首歌，名为《作文歌》。写作文之前要做到 BGMTB， 要写作文时要做到 SKOB SKO BGMTB SKOB SKO， 写啦啦啦啦，作文写好要检查，确定没错误。写作文之前要做到 BGMTB， 当写作文时要做到 SKOB SKO BGMTB SKOB SKO， 写啦啦啦啦，作文写好要检查，确定没错误。Baik murid-murid, marilah kita meneliti gambar ini. Gambar ini merupakan karangan bahagian A, yaitu membina ayat. 同学们，让我们一起来观察这张图。此图通常会出现在国文作文 A 组造句的部分。Pada akhir sesi, murid dapat mengetahui teknik menjawab karangan bahagian A dan membina ayat yang lengkap berdasarkan gambar。同学们在此堂课结束之后，能够掌握回答 A 组作文的技巧，以及能够完整的造出句子。Baik, sebelum mula, masih ingat ke lagu yang kita nyanyian tadi? Ayat pertamanya merupakan 写作文之前要做到 BGMTB。 Apa yang dimaksudkan dengan BGMTB? Marilah kita belajar bersama. 什么是 BGMTB 呢？让我们一起来学习。Sebelum mula membina ayat, kita perlu mengikut 5 langkah ini, yaitu BGMTB. B. Bermaksud baca soalan. G. Gariskan isi penting. N. Nombor dan bulatkan isi. T. Tulis kata kerja berdasarkan gambar. B. Bina ayat. 在写作文之前呢，我们需要做到这5个步骤，那就是 BGMTB。 B 就是我们要先读懂题目要求。 G 我们需要把重点划线起来。 N 我们需要看图观察那个图，然后把重点圈起来并标上号码。 T 在每一个圈起来的图中写出它的动词。 B 在我们写完动词之后，我们就可以开始造句了。 Marilah kita belajar satu demi satu. Yang pertama, B. Baca soalan. Soalan ini adalah gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti di bilik darjah. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti tersebut. Yang kedua, gariskan isi penting. Isi penting dalam soalan ini merupakan aktiviti-aktiviti di bilik darjah dan 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti tersebut. 我们需要把重点划线起来。在这里的重点是这些活动是在课室进行的，还有就是要写5个完整的句子有关这些活动。 Seterusnya kita perlu nombor dan bulatkan isi. Perhatikan gambar ini. Cari aktiviti yang berbeza dan bulatkan serta labelkan nombor. Dalam gambar ini terdapat 7 aktiviti yang berlainan. 在这张图里面，我们可以找到7种不同的活动，不同的动作。
Sekarang kita perlu masuk kepada T, iaitu tulis kata kerja. Kita perlu mengikuti aktiviti yang dilakukan dan memberikan kata kerja yang sesuai. 我们需要写上适当的动作。Yang pertama, menggelap ma. Yang kedua, menggantung guo. Ketiga, menyusun pai. Keempat, menyapu sao. Kelima, membersihkan qingli. Keenam, memantau 观察. Dan yang terakhir, memadam 擦. Sekarang kita telah masuk kepada langkah yang terakhir, iaitu B, bina ayat. 现在我们进入最后一个步骤了，那就是 B, 造句。Okay, sekarang masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu 当写作文时要做到 SKOP scope. Apa yang dimaksudkan dengan SKOP scope? Marilah kita belajar bersama. 什么是 SKOP scope 呢？让我们一起来学一学。Semasa membina ayat, kita perlu mengikut 4 langkah ini, iaitu SKOP scope. S, subject, iaitu kata nama. K, kata kerja, sama dengan perbuatan. O, objek, jelas tentang apakah yang dilakukan. P, perluasan ayat. 在造句的时候，我们必须做到 SKOP。 S 是写上名词， K 动词， O 形容动词的东西， P 扩展您的句子。 Dalam perluasan ayat, kita boleh menanya dengan persoalan mana, bila, siapa, bagaimana, dan mengapa. 在扩展句子的时候呢，我们可以提问自己有关哪里、什么时候、谁、怎样和为什么。 Kita menulis ayat dengan menggunakan kaedah tertingkat untuk bantu murid yang masih belum menguasai bahagian membina ayat. Kita melabelkan SKOP pada bahagian atas. Okay, mula-mula kita menulis bahagian S terlebih dahulu. Perhatikan gambar. Terdapat 2 orang murid yang melakukan aktiviti ini. Oleh itu, kita boleh menulis Mei Ling dan Ji Hong, saya ataupun 2 orang murid. Kata kerja ialah menggelap. Menggelap apa? Menggelap tingkap. Okay, contoh perluasan ayat. Biasanya perluasan ayat suka ditulis oleh murid. Jadi, murid-murid boleh menggunakan kata tanya yang sesuai untuk membina perluasan ayat ini. Contohnya, siapa? Dengan Mei Ling. Jika kita menggunakan siapa, hanya subjek saya sahaja yang sesuai digunakan, iaitu saya menggelap tingkap dengan Mei Ling. Yang kedua, mana? Di dalam bilik darjah. Mengikuti kehendak soalan. Soalan menyatakan aktiviti-aktiviti di bilik darjah. Jadi anda tidak boleh menulis di rumah ataupun di sekolah. Okay. Jadi untuk ayat ini kita boleh menulis Mei Ling dan Ji Hong menggelap tingkap di dalam bilik darjah. 2 orang murid menggelap tingkap di dalam bilik darjah. Jika kamu hendak menggunakan saya pun boleh juga, iaitu saya menggelap tingkap dengan Mei Ling di dalam bilik darjah. Ayat ini merupakan gabungan 2 perluasan ayat. Yang ketiga, bila.
Mei Ling dan Ji Hong menggelap tingkap semasa aktiviti bergotong royong. Dua orang murid menggelap tingkap semasa aktiviti bergotong royong. Saya pun boleh juga. Macam mana? Iaitu, saya menggelap tingkap dengan Mei Ling semasa aktiviti bergotong royong. Sama juga dengan ayat seperti tadi, iaitu gabungan dua perluasan ayat. Baik, kita lihat yang seterusnya, iaitu bagaimana. Menggunakan kain. Okey. Mei Ling dan Ji Hong menggelap tingkap menggunakan kain buruk. Atau dua orang murid menggelap tingkap menggunakan kain buruk. Saya boleh ke? Boleh guna ke? Boleh. Iaitu saya menggelap tingkap dengan Mei Ling menggunakan kain buruk. Baik, kita lihat yang terakhir, iaitu mengapa. Mei Ling dan Ji Hong menggelap tingkap supaya tingkap itu tidak berhabuk. Dua orang murid menggelap tingkap supaya tingkap itu tidak berhabuk. Ataupun saya menggelap tingkap dengan Mei Ling supaya tingkap itu tidak berhabuk. Murid-murid sudah dapat menguasai cara membina ayat? Kita juga boleh membina ayat dengan gabungan lebih daripada dua perluasan ayat. Contohnya, saya menggelap tingkap dengan Mei Ling di dalam bilik darjah semasa aktiviti bergotong royong. Jadi, ikutlah kesesuaian ayat itu. Pada bahagian yang terakhir, iaitu 作文写好要检查，确定没错误。 Selepas membina ayat, semak semula jawapan. Pastikan ayat yang dibina mengandungi format SKOP. Huruf awal dalam ayat ditulis dengan huruf besar. Titik ditulis pada akhir ayat. Tiada kesalahan ejaan. Huruf awal dalam kata nama khas perlu ditulis dengan huruf besar. 在造句结束之后，同学们必须重新检查一遍，确定每个句子都有 SKOP。第一个字母需要大写，每个句子后需要写上句号，没有任何的错误。以及专有名词必须大写。Murid-murid, jika anda ingin belajar lebih banyak cara membina ayat, bolehlah ikuti channel Cikgu Lim dengan menekan butang subscribe di bawah. Selamat berjumpa! 同学们，想要再继续学习造句的话，记得订阅林老师频道哦。谢谢大家，再见。